Bagi saya harap ada seorang ahli parlimen nanti bangkit dan bantai dia balik dan compare balik. Saya harap Wabi Fahmi lah, Wabi Fahmi Saya tahu Wabi Fahmi tengok live saya ni. Saya harap Wabi Fahmi bangun nanti. Wabi Fahmi boleh nyatakan satu-satu fakta, kita compare. Kalau Wabi Fahmi tak ada fakta tu, cari saya. Saya bagi fakta-fakta tersebut. Alright, boleh nak bercerita sikit tentang apa soalnya, ucapan mengapa nilai ringgit kita semakin merodom? Saya akan bahas ucapan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Okay. Menarik ucapan dia untuk kita bahaskan dan menarik apa yang dia ucapkan. Okay. So kita dengar perbahasan ataupun ucapan daripada Muhyiddin Yassin. Dan saya nak komen kenapa saya kata kalau ketua dia orang macam ni, patutlah anak-anak buah dia pun teruk, tuan-tuan. Baik, kita dengar. Soalnya, mengapa nilai ringgit kita semakin merodom? Ya, saya tidak nafikan antara sebabnya ialah tindakan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Jadi nilai ringgit jatuh berbanding dolar. RM4.80 ke 1 US dollar. Ini disebutkan yang paling rendah dalam tempoh lebih 26 tahun. Tetapi nilai ringgit jatuh bukan saja berbanding dolar Amerika Syarikat. Sejak bulan Julai 2023, nilai ringgit menyusut 4.6% berbanding Thailand, 3.73% berbanding Vietnam, 3.37% berbanding Indonesia dan 2.26% berbanding Filipina. Selain itu, Bank Negara Malaysia melaporkan rezerv negara kita pada bulan Januari 2024 adalah sekitar 114.8 bilion ringgit. Jumlah ini mencukupi untuk menampung import kurang 3.6 bulan. Pada masa yang sama, kos import negara kita semakin meningkat disebabkan nilai ringgit yang menyusut. Lebih memburukkan keadaan, data juga menunjukkan jumlah deposit mata wang asing di negara kita semakin meningkat. Sehingga bulan Julai 2023, deposit mata wang asing dalam sistem perbankan di negara kita berjumlah 250 bilion ringgit. Iaitu tertinggi dalam sejarah. Pada waktu wabak COVID-19 pun jumlahnya hanya sekitar 150 bilion ringgit. Apa maknanya? Kerana pada waktu itu orang tak berdagang. Bermakna erti kata dia nilai yang dia tinggi kerana mata wang US tinggi. Itu normal lah, tukaran kan. So kita pegang reserve asing yang lebih tinggi berbanding dengan RM. Tetapi dalam masa sama itu juga menunjukkan kerancakan import dan ekspor, terutama import di dalam negara kita berbanding pada zaman COVID. Erti kata pada zaman COVID, kita tak ada ataupun kurang pergerakan ekonomi, terutama import dan ekspor. And therefore, itu menyebabkan dia menurun. Now, adakah benda itu banyak reserve tunai, reserve mata wang asing itu satu benda yang buruk? Tidak semestinya. Again, saya kata ekonomi ini multifactorial. Dan itu juga menunjukkan duit itu ada di dalam akaun. So, kita boleh later transfer it kalau kita nak sebenarnya. Ini. Maknanya rakyat Malaysia sendiri pun tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Okey. Mereka tidak mahu. Dia kata bahawa rakyat Malaysia tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Yang ni saya nak ulas sikit. Okey. Muhyiddin Yassin kata tadi pada awal mengatakan bahawa dia faham bahawa apa yang berlaku kelemahan ringgit itu kerana mata wang interest ataupun Federal Reserve di Amerika telah menaikkan kadar interest mereka. Dia faham, dia kata. Tetapi dia berhujah kemudian dia mengatakan bahawa daripada segi ketidakyakinan rakyat kita sendiri terhadap ekonomi menyebabkan ringgit jatuh. Itu bukan faktor pun sebenarnya. Kerancakan ekonomi dan juga kenaikan USD itu antara sebab utama menyebabkan berlaku orang kata apa, seperti mana yang kita tahu, diorang nak beli mata wang US berbanding dengan mata wang kita.
kenaikan reserve ataupun foreign exchange reserve kita adalah kerana tukaran USD lebih tinggi. Dan dia mengatakan bahawa kita semakin teruk berbanding dengan negara-negara lain. Baik, saya baca berita semalam, tuan-tuan. Semalam saya baca sekali lagi. Alright. Ringgit meningkat berbanding US dollar. Hari ini pun ringgit adalah RM4.73. Ringgit meningkat berbanding dolar USD menjelang pengumuman OPR. Ini semalam punya berita. Ringgit ditutup tinggi pada hari ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding US dollar dan sekumpulan mata wang lain serta mata wang ASEAN menjelang keputusan Bank Negara Malaysia mengenai kadar semalaman semalam. Pada 6 petang, ringgit meningkat kepada RM4.72 berbanding dengan RM4.74 semasa ditutup pada hari Jumaat. Hari ini turun sikit kepada RM4.73, tetapi dia bermain di sekitar demikian. Dan sekarang ini ringgit juga mengukuh berbanding mata wang ASEAN yang lain. Kerana apa? 7 hari bulan ini Bank Negara Malaysia akan mengumumkan OPR yang baru. So daripada segi ringgit, itu sesuatu yang memang kita dah jangka. Kan? Kita dah jangka benda itu berlaku. Tetapi daripada segi fundamental ekonomi yang lain, kita tahu bahawa benda ini persediaan untuk pengukuhan ringgit itu dah ada. Secara fundamentalnya, pengukuhan ringgit itu dah ada. Kalau kita tengok pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah, fundamental kita pada waktu itu berada dalam keadaan yang sangat lemah. Unemployment rate naik sehingga 5%. Inflasi naik sehingga 4 ke 5% atau lebih daripada itu. Kalau kita tengok even perdagangan antarabangsa kita, macam disebut tadi, even foreign exchange reserve kita pun hanya 100 bilion berbanding 200 bilion yang kita ada sekarang ini. Bermakna di situ kita nampak kelesuan import dan juga terutama terutama juga ekspor kita. Import kita ada kelesuan, ekspor kita pun ada kelesuan. Now, daripada situ kalau kita lihat secara puratanya, fundamental ataupun parameters kepada ekonomi kita, kepada indikator kepada ekonomi kita sekarang ini, majoritinya dah mula mengukuh. And mereka mengukuh perlahan-lahan. Baru-baru ini, Mat Sabu mengumumkan bahawa ada 2 kawasan yang telah dikenal pasti dan telah pun digunakan untuk penanaman bawang merah yang akan menghasilkan 5 tan metrik bawang merah. Tapi itu sebenarnya tak cukup. Kalau dalam negara kita penggunaan kilo kata silap lebih kurang 30 ke 50 ribu, bukan, itu 5,000 tan metrik. Ini 30,000 tan metrik bawang merah setiap tahun. But my point is this. Are we going to the right direction? Sarawak telah mengumumkan akan menjadi the next rice bowl, jelapang padi yang seterusnya, setelah mengenal pasti puluhan ribu hektar untuk ditanam ditanam padi. Are we going to the right direction? Yes, we are. Sebab itu bila Muhyiddin Yassin hari ini bertanya, and it's fair kalau Muhyiddin Yassin nak bertanya tentang ini, mana pergi beras tempatan, dia kata. Kalau dia nak bertanya soalan ini, it's fair. Di mana pergi beras tempatan? Mana pergi beras tempatan, soalan Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional meminta Perdana Menteri memberi penjelasan terperinci mengenai isu beras negara. Dia juga mempersoalkan kerajaan dikatakan kurang bertindak dalam menyelesaikan isu kekurangan beras yang dihadapi rakyat. Berbanding ketika pentadbirannya menghadapi isu yang sama. Saya pernah mengurus isu berkaitan beras semasa saya dalam Pertanian dan Perdagangan dalam negeri dan kami tidak pernah berdepan isu tiada beras di pasaran atau kenaikan harga beras. Pada masa itu beras diurus oleh Bernas. Sekarang saya tidak mengatakan saya bersetuju dengan monopoli 100%, tetapi ia menimbulkan persoalan. Sepatutnya lebih banyak beras tempatan berbanding beras import, tetapi perkara sebaliknya berlaku. Kepada perginya semua beras tempatan. Sehingga hari ini tiada jawapan daripada kerajaan. Okey, to be honest sebenarnya kerajaan dah jawab. Tak tahulah Muhyiddin Yassin faham ke tidak. Tapi tak apalah. Selepas ini Perdana Menteri akan jawab. Ini soalan-soalan ini Perdana Menteri akan jawab kemudian. So kita akan dengar jawapan Perdana Menteri. But macam saya kata tempoh hari lah, the end of the day, kita perlu long term solution. Sebab itu kenapa Kementerian Kementerian Mak Sabu dikenali sebagai Kementerian Keterjaminan Makanan. We need food security for long term. Yang dia bercerita kita harga tak mahal, kita baca sebab dia banyak import. Pada waktu tu dia banyak import. Dia kata ada beras tempatan, sebenarnya import.
yang mencukupkan beras kita. Dan pada masa itu tidak, masa dia jadi menteri pertanian waktu itu, tidak ada masalah beras import. Okay? Buat masa ini kita masih lagi bergantung kepada import. Kerana apa? Polisi kerajaan sebelum inilah. But now kita dah kena mula lihat ke hadapan dan kena mula melihat bagaimana kita nak mengubah daripada segi cara approach kita terhadap menghadapi beras tempatan. Sebenarnya bekalan beras untuk tempatan kita memang tak cukup. Dan pengeluar tempatan tak boleh rely untuk supply tempatan saja. Mereka juga kena fikir untuk nak ekspor ke luar negara kerana pendapatan ekspor lebih tinggi berbanding orang kata domestik. Domestik ni kita ada shilling. Dia ekspor tu lebih orang kata lebih menguntungkan bagi mereka. Tetapi now akhirnya kerajaan kena fikir macam mana nak lambakkan orang kata negara kita dengan beras ini. Dan usaha itu sedang dijalankan dan insya-Allah kita akan cuba melihat bagaimana ia berlaku dalam sedikit masa lagi, insya-Allah kita kata. Okey. Saya nak baca juga kenyataan Muhyiddin Yassin ini. Saya be fair, saya baca kenyataan beliau. Menarik sebab kita melalui zaman dia. Dia kata, rakyat tercari-cari Anwar Ibrahim yang dulu, Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluahkan kebimbangan dengan situasi ekonomi negara yang kian meruncing dan masalah kos sara hidup dibebani rakyat yang berlarutan. Menurutnya, jika perkara itu berterusan, ekonomi negara akan berdepan masa yang sukar dan sukar untuk pulih yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Berbahasa di Dewan Rakyat pada Selasa, Ahli Parlimen Pagut itu turut menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa pandai berjanji semasa menjadi pembangkang, namun dilihat sekarang ini seolah-olah tidak menepati janji. Sewaktu jadi pembangkang dulu janji macam-macam. Sekarang ini rakyat tercari-cari YB Tambun yang dahulu. Now, dia nak compare dengan apa, tuan-tuan? Dia nak compare dengan zaman bila? Zaman dia memerintah. Pada zaman dia memerintah, ingat tak tuan-tuan, pada zaman dia memerintah, bendera putih, ingat tak bendera putih tu? Tuan-tuan ingat tak pada masa itu 5 kilo minyak sampai RM50, tuan-tuan. Ayam tak payah cerita lah. Beras pun sebenarnya tak payah cerita. Tak ada pun. Pasal tak tadi dia sebut beras pada zaman dia jadi Menteri Pertanian. Dia tak sebut pun beras sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Itu saya kata kalau dia nak compare pada apa? Kita pada tahun 2023 ni, 2022 hujung, 2023 dan masuk 2024, kita mewarisi kerajaan gagal. Dan kerajaan yang rosak, yang jana wibawanya, yang projek-projeknya, yang duit 300 juta masuk dalam akaun partinya, yang anak menantu dapat projek, yang sahabat handai isteri dapat projek. Kita mewarisi yang itu. Black money, wang yang hilang daripada negara kita, lebih 1 trilion ringgit. Dan some of it contributed pada zaman Paguh menjadi Perdana Menteri. Jadi kita mewarisi itu, tuan-tuan. Kemudian senangnya dia naik, dia kata, di manakah dia Anwar yang sekarang ini menyelesaikan masalah rakyat? Saya nak bagi tahu. Yang pertama, saya percaya bahawa sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam direction yang betul untuk nak membetulkan negara kita. Antaranya, KWSP mengumumkan kadar 5.5. Itu indikator. Sebab apa, tuan-tuan? KWSP punya aset pelaburan 1 trilion. Bukan 1 bilion, 1 trilion aset pelaburan KWSP. KWSP, defisit kita sekarang ini mengecil, turun. Dan dijangka tahun hadapan 2025, defisit itu akan turun 4%. Paling rendah kita pernah turun selain daripada surplus zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 3%. Indikator-indikator ekonomi ini sebenarnya kalau kita lihat menjadi satu perkara yang sangat penting. Sangat penting untuk kita nak memastikan bahawa semua perkara ini, tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan pergi ke website ni, Trading Economy. Di sini kita akan melihat semua faktor ataupun indikator-indikator ekonomi. Dipanggil Malaysian Indicators, terutama ekonomi, dan kita boleh tengok overview. Kan? Kita boleh tengok overview dalam keadaan bagaimana stock market kita mula menaik,
Dia turun sikit, naik sikit, tetapi dia stable pada sekadar 1,500 dan dijangka pada hujung tahun ini berkemungkinan naik ke 1,600. Kalau kita tengok dari segi interest rate kita kekal 3%. Consumer paling tinggi 3.5%. Inflation kita pada 1.5%. Unemployment rate kita 3.3%. Berbanding dengan sebelum ini pernah naik paling tinggi 5.3%, tuan-tuan. So daripada sini kita nampak bahawa how I'm not saying we are strong yet, but how we have improved a lot daripada zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. And untuk dia bercakap demikian, bagi saya harap ada seorang ahli parlimen nanti bangkit dan bantai dia balik dan compare balik. Saya harap Wabi Fahmi lah, Wabi Fahmi Saya tahu Wabi Fahmi tengok live saya ni. Saya harap Wabi Fahmi bangun nanti. Wabi Fahmi boleh nyatakan satu-satu fakta, kita compare. Kalau Wabi Fahmi tak ada fakta tu, cari saya. Saya bagi fakta-fakta tersebut. Alright, boleh Okay. Habis cerita kat situ. Okay, menarik.